kasih Yang Berhormat Larut. Tadi disebut tentang hutang negara. Jadi Yang Berhormat Larut, saya melihat kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang mengolah dan juga membelit-belitkan data-data serta dalil-dalil ekonomi mengikut cita rasa mereka untuk menunjukkan bahawa mereka lah terpaling cerdik dalam dunia ini. Sebab apa? Di mana-mana sahaja negara di dunia, seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi, apabila berlaku krisis ekonomi, tentunya kerajaan memainkan peranan penting. Selain daripada result yang sedia ada, selain daripada hasil kerajaan yang semakin mengecil sewaktu krisis ekonomi, dan diambil kira juga krisis kesihatan pada waktu itu. Tentunya lah pada waktu itu hutang negara akan menjadi lebih tinggi. Dan saya nak bercerita sedikit. Ini kenyataan media. Majlis Presiden Pakatan Harapan bertarikh 1 Jun 2021 yang mana ianya dikeluarkan oleh 3 orang, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Haji Muhammad Sabu dan Yang Berhormat Lim Guang Eng. Dan disebut dalam ini bahawa, saya petik satu persatu, Kerajaan Perikatan Nasional ini sepatutnya lebih berani berbelanja untuk memangkin pertumbuhan ekonomi dan seterusnya menyelamatkan negara dari kancah kemelesetan. Nak belanja ni duit dari mana? Saya nak tanya yang pakar-pakar ni bersembang kononnya hutang tinggi dan sebagainya. Kita tahu hutang tinggi, tetapi kena tengok konteks hutang tersebut dibuat. Dan sebab itu kalau Setiawangsa ada tadi, saya pergi nak tunjuk kat Setiawangsa. Setiawangsa pun sebut, kerajaan perlu berani berbelanja bantu rakyat, Nik Nazmi. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, kerajaan yang ada pada hari ini menggunakan data ekonomi, menggunakan dalil-dalil ekonomi, berbelit-belit bagi menunjukkan mereka terpaling cerdik. Dan saya pernah tegur di Dewan ini. Saya masih ingat sewaktu Bagan dan Stampin bangkitkan, sewaktu kerajaan baru dibentuk, PHBN dibentuk, mereka bangun bangga. Kata lihat ringgit dah semakin naik, padahal kadar pada waktu itu pun lebih rendah waktu Perikatan Nasional. Tapi bangga, lihat ringgit semakin naik. Ini menunjukkan keyakinan rakyat pada kerajaan PHBN. Saya tegur di sini, saya kata kita perlu sedarkan bahawa banyak faktor yang menyumbang pada kenaikan ringgit. Bila ringgit jatuh, mereka senyap. Ringgit merudum, mereka senyap. Ringgit naik balik, inilah kejayaan kami. Inilah dia. Inilah saya nak, ni macam mana? Apa pandangan Yang Berhormat Larut kalau keadaan ini berterusan? Terima kasih. Wow. Masukkan ucapan Putrajaya itu sebagai salah satu hujah saya. Betul tu. Kita kena tengok dalam konteks perbelanjaan itu, waktu dan ketikanya. Jangan dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Kita sedar bahawa belanjawan 2025 ini menunjukkan bahawa penyumbang utama kepada hasil adalah melalui cukai pendapatan sebanyak 41.8% dan hasil bukan cukai sebanyak 19.2%. Pada pandangan kami, tumpuan harus diberikan secara lebih jelas kepada usaha mencipta enjin pertumbuhan ekonomi yang baru. Bukan semata-mata berkisar kepada perluasan cukai sedia ada, pengenalan cukai-cukai baru dan pemotongan subsidi. Kajian yang dibuat oleh UNICEF dan UNFPA di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini mendapati 8 daripada 10 isi rumah di Malaysia menghadapi cabaran kewangan untuk mencukupi keperluan asas dan 90% isi rumah di negara ini terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Dapatan kajian hampir serupa juga diperolehi Malaysian Institute of Economic Research, MIER. Bahkan sana-sini kita dengar ketua keluarga terpaksa buat lebih satu kerja bagi menyara kehidupan dan ramai dalam keluarga B40. Mereka cuma makan 1 atau 2 kali sahaja sehari akibat tekanan hidup. Bukan itu saja, kini rata-rata pekerja juga
terpaksa memilih membawa bekal makanan ke pejabat dan mengurangkan pembelanjaan mereka kerana kekangan kewangan. Pada masa yang sama, hutang isi rumah di Malaysia berjumlah 1.53 triliun pada tahun 2023, meningkat pada kadar purata 5.1% berbanding 2018. Sepatutnya, realiti kepayahan hidup yang dihadapi rakyat yang disokong oleh data-data ini harus disantuni dengan baik melalui belanjawan ini. Ini yang Putrajaya bangkitkan. Dengan menggunakan data dan mengumumkan data yang baik, tetapi realiti di bawah. Ramai daripada keluarga-keluarga yang terhimpit dalam masalah kos sara hidup. Apakah menteri-menteri, terutamanya yang amat berhormat Tambun, tidak sedar akan isu ini? Setiap kali belanjawan dibentang, tuan Ketua, rakyat mengharapkan kos sara hidup yang rendah, pekerjaan dan peluang ekonomi, kesihatan dan pendidikan yang berkualiti, perumahan mampu milik, jaminan sosial yang kuat dan kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Rakyat mahu melihat pengekalan atau peningkatan subsidi ke atas barangan asas seperti beras. Mamat, Kota Raja, saya nak ingatkan, barangan asas seperti beras, tepung dan bahan api bagi meringankan kos harian. Rakyat mahu kawalan harga lebih ketat bagi mengelakkan manipulasi harga dan tentunya rakyat mahukan program bantuan tunai diperluaskan kepada semua mereka yang memerlukan. Rakyat mahukan peluang pekerjaan yang luas dan berkualiti. Rakyat mahukan akses kepada perumahan mampu milik yang sesuai dengan pendapatan mereka. Rakyat mahukan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti. Rakyat mahukan bantuan kewangan yang lebih besar bagi pendidikan. Dengarlah suara rakyat, dengarlah rintihan rakyat. Jangan jadi kerajaan yang dipanggil orang sebagai kerajaan lembu kunyang. Yang berhormat Larut, Sedar. mohon penjelasan. Sila.